Katak si ketak lompat 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 lompatlah tinggi 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 lompat biar lepas 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 biarlah lepas. Ya, hari ini panas, harap-harap hujan. Kalau aku nyanyi memang udah hujan. Oke, selamat pagi Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali pilihan raya selesai, isu yang pasti akan diperkatakan, isu yang pasti akan disebut-sebut, isu yang tak pernah berhenti lah, confirm tak berhenti, memang akan disebut. Isu yang memang menarik perhatian dan selepas itu akan menjadi retorik, lepas itu akan menjadi sejarah, lepas itu akan diungkit-ungkit, lepas itu ialah akan diungkit-ungkit, lepas itu akan disebut-sebut sampai bila-bila disebut-sebut. Pengkhianat lah, disebut apalagi lah, macam-macam. Oke, apa yang saya maksudkan ialah isu lompat kata, lompat parti, beralih. So, apa pendapat kamu? Apa yang sepatutnya disebut, dipanggil bagi mereka yang katak-katak ini? Apa yang patut disebut sebagai untuk mereka yang memang suka menjadi katak? Katak puru lah, katak Taiwan lah, katak katak apa? Katak biru, katak hijau, katak merah, katak kuning, katak-katak, banyak katak lah. Sampai ada orang buat lawak katak, ada orang buat movie katak, banyak katak. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak terkecuali selepas pilihan raya negeri Johor yang baru saja selesai ini, isu tentang katak sekali lagi timbul. Isu tentang katak sekali lagi timbul di media sosial, di ruangan-ruangan komen-komen, di ruangan-ruangan alam semesta. Dan seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh tidak, isu ini pasti akan timbul. Nah, sekarang ini pula ada lagi timbul katanya, nah tengoklah nanti. Ada orang komen begini, tengok jalan nanti, lepas ni adalah jadi katak, adalah jadi katak. Nah, tapi kali ini pastinya katak tak akan lompat kepada kolam kecil, tapi katak akan lompat kepada kolam besar, kata mereka. So, apa pendapat kamu? Adakah terjadi lompat-lompat selepas ini? Terutamanya di tempat-tempat yang majoritinya kecil. Oke. Tapi pada pendapat saya tidak akan berlaku lah. Untuk PRN Negeri Johor kali ini, pada pendapat saya tidak akan berlaku lompat-lompat. Bagi background hutan sikit, barulah syok kan. Oke, bagi background hutan sikit, supaya semua orang boleh nampak keadaan. Ada pokok rambutan. Semalam ada katak di sana. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya pikir tidak akan berlaku katak-katak kali ini, sebab selalunya kita akan hanya melihat katak-katak ini apabila musim hujan. Kita hanya akan melihat katak-katak ini apabila musim tengkujuh. Sekarang bukan musim tengkujuh. Kenapa tak musim tengkujuh? Sebab selalunya musim tengkujuh, musim hujan akan berlaku apabila hanya ada majoriti yang sikit, majoriti yang kurang 2/3, majoriti yang terlalu sedikit diperolehi oleh mana-mana parti politik yang memenangi. Tetapi kali ini kerana dapat majoriti 2/3, lompatan katak-katak ini tidak bermakna, sia-sia dan tidak berguna. Malahan kalau mereka lompat pun nak jadi apa? Kalau mereka lompat pun nak jadi apa? Pertama. Kedua, kalau mereka lompat, mereka akan mengecewakan semua pengundi-pengundi. Jadi itu namanya suicide. Itu namanya jerut leher sendiri. Itu namanya gantung kepala, telinga sendirilah, apa-apa aja lah. Kerana dah kalah, lepas itu nak kalah lagi, itu memang teruk. Dan harap-harap ada akta lompat parti, dan saya pikir di Johor sekarang dah apa itu tak takut sangat dengan lompat-lompat ini, sebab memang Barisan Nasional menang besar nih. Lompat pun tak ada guna. Nak jadi apa? Selalu diwar-warkan, didakwa, selalunya dituduh-tuduh. Ada tuduhan-tuduhan lah, tak betulkah, betulkah tak betulkah tak pasti. Tapi tuduhan-tuduhan kata
katak-katak yang suka melompat ini, mereka suka lompat karena apabila mereka melompat ada yang namanya habuan, ada yang namanya janji-janji, ada namanya banyak-banyak lagi lah. Tapi kali ini nak janji apa pula? Ada 40 kursi, nak janji apa lagi? Dengan 40 kursi itu pun susah nak bahagikan untuk exco kerajaan negeri. Ini kan pula nak tambah lagi dengan katak yang tak ada guna, tak ada sia-sia. Okey, so pada pendapat saya tidak akan berlaku lagi lah, tidak akan berlaku lagi pula. Memang politik Malaysia sekarang ini semakin matang. Tapi ya dari dulu lagi kita kata politik Malaysia semakin matang, tetapi akhirnya ada juga lompat. Tetapi untuk PRN Johor saya pikir tidak akan ada lompat-lompat lah, tidak akan ada lompat-lompat. Dan saya juga setuju kalau semua YB tetap bertahan, walaupun berada di pihak yang kalah, pihak yang menang, tetaplah bertahan dimanapun berada, sebab itu amanah sudah diberikan daripada rakyat kepada kamu. Tetap bertahan, jangan lompat. Walaupun kalah, ya, terutama yang sudah kalah, jangan lo lompat. Okey, jadi biarlah kami orang-orang bawahan, rakyat biasa, tak bertanding, tak ada kuasa ni. Kami hanya ada kuasa kuasa mengundi saja. Jadi biarlah kami ni saja yang jadi lompat-lompat ketak. Iyalah. Kami kan pengundi. Jadi kalau kamu buat manifesto, kamu lakukan seperti manifesto janji kamu, kami tak akan lompat ketak punyalah. Kami akan kekal bersama-sama dengan kolam. Tapi kalau manifesto yang kamu buat lepas tu tipu tak buat pun, sampai habis penggal tak ada sebiji pun yang dibuat, of course lah kami akan cari kolam yang selesa, kolam yang kami boleh hidup, kolam yang bagi makan. Nah, buat apa di kolam yang buat kita mati? Betul tak? Begitulah kira-kiranya. Tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen kamu. Kamu rasa adakah akan terjadi katak-katak pula selepas ini di PRN Johor? Selepas PRN Johor? Saya pikir tidak, tapi apa pendapat kamu? Ada satu lagi isu yang kita akan ulas sebentar lagi, isu tentang undi rosak. Mengejutkan betul lah. Memang betul, ada satu dun di Bukit Batu kalau saya tak silap, menurut Tan Sri Vegneswaran, Presiden MIC, dia kata dia diberi makluman bahawa memang ada undi rosak yang jauh melebihi majoriti hanya 100 lebih, tak sampai 150, tapi undi rosak lebih 600. Ini satu perkara yang pelik dan perlu mendapat penjelasan. Jadi kerana itu mereka mahu supaya dikira semula undian tersebut. Okey, so itu saja. Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen. Kita berdoa semoga tidak ada katak di zaman musim kemarau ini. Tidak ada katak di musim kemarau. Okey, so kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, ulasan-ulasan yang lucu-lucu daripada channel ini. Dan denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye.